Faham satu. Undang-undang pula mana terlantun. Berlawan. Baik, kita buka pengajian malam ni dengan sama-sama membaca umul kitab ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi kiram ashab rizam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna sadaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuril muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardu'as samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, yang hormati tuan imam kita, tak lupa juga tuan Bilal, seluruhnya jawatan kuasa surau, seluruhnya sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Taala kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat bersama malam ini untuk kita sambung kuliah kita bab tasawuf, bab akhlak ataupun tasawuf lah. Kitab Qalbun Salim, hati yang sejahtera, hati yang sejahtera. Muka surat apa itu tuan? Muka surat 1 lah, pendahuluan. X 3 kali tu sudah lah tu. Kita masih pendahuluan lah. Pendahuluan. Yang sudah tu tuan-tuan boleh baca sendirilah. Yang saya dah ajar sebelum ni, walaupun tuan-tuan masa tu tak ada kitab kan. Sekarang kitab dah ada. Sekarang kitab dah ada, boleh tengok baliklah apa yang saya dah sampaikan sebelum ini iaitu daripada muqaddimah muallif. Muqaddimah muallif maknanya permulaan muallif ni pengarang kitab. Gitu. Baik, kita lihat malam ni pendahuluan. Definisi. Apa yang dikatakan ilmu tasawuf? Tuan-tuan, apakah yang dikatakan sebagai ilmu tasawuf? Tasawuf ni berasal daripada kataan sufi. Perkataan sufi. Sufi maknanya membersihkan dirilah, membersihkan jiwa. Jadi ilmu tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati atau keadaan jiwa ataupun ahwalun nafsi. Ahwalun nafsi, kelakuan-kelakuan jiwa, kelakuan-kelakuan hati.
Sama ada pertama sifat yang terpuji ataupun mahmudah, seperti merendahkan diri, ini tawaduk dan juga sabar, atau sifat yang tercela ataupun mazmumah, seperti dengki, hasad. Hasad dengki lah. Dia kata dengki dalam kurungan hasad, maksudnya hasad dengki lah tu. Betul tak? Hasad dengki dan apa lagi tu? Dan bersambung ke surat 4, membesarkan diri ataupun takabur. Jadi atas garisan tu tuan, dia ada atas garisan, bawah garisan kan. Yang atas garisan tu itu petikan yang terdapat dalam kitab Penawar Hati, kitab Jawi tu. Kitab Jawi atau kitab turas yang lama tu, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili tu, orang Mandili Indonesia tu. Yang atas garisan tu dia punya lah tu. Bawah garisan ni ni Ustaz Mahathir punyalah. Dia bahas kan, dia kulas, dia syarahkan dan sebagainya, apa yang terdapat di atas, macam tu. Baik. Kemudian ada nombor 41 bawah tu, dia kata sifat terpuji ataupun memudah seperti merendahkan diri ataupun tawaduk, dan juga sifat sabar. Betul tak? Sabar. Itu juga dengan sifat bersyukur kepada Allah. Kemudian sifat qanaah. Kemana qanaah? Berasa cukup dengan rezeki yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Semuanya itu tuan-tuan termasuk dalam akhlak yang baik ataupun akhlak yang terpuji. Akhlak terbaik dan akhlak yang terpuji. Baik, kemudian perkataan akhlak dalam buku ini adalah umum dan semuanya merujuk kepada akhlak yang baik. Bila sebut akhlak je biasanya menuju pada akhlak yang baik, betul tak? Tapi adakah akhlak, bila sebut akhlak itu menunjukkan akhlak yang baik? Tidak semestinya. Bila sebut akhlak ni lebih menjurus kepada dalaman kita, jiwa kita, dalaman kita lah. Dia lebih pada menjurus pada dalaman ataupun jiwa kita. Itu dikatakan sebagai akhlak. Cuma dah menjadi trend kita, kita dah jadi trend kita. Bila orang tu buat benda tak elok, kita kata akhlak kau buruk. Kau ni tak ada akhlak lah. Kau ni tak ada akhlak lah. Sebenarnya perkataan akhlak tu boleh mencakupi benda baik dan benda yang buruk. Apa yang kita faham sebelum ni, perkataan akhlak ni kan untuk benda baik aja. Benda buruk kita tak kata akhlak. Betul tak? Benda buruk kita tak kata akhlak. Tapi sebenarnya kalau ikut dari segi istilah, akhlak ni, kata-kata akhlak ni mencakupi sama ada benda baik ataupun benda yang buruk. Cuma kita dah biasa kalau kita orang tu akhlak buruk, kita kata dia tak ada akhlak, tu je. Kau ni tak ada akhlak lah. Gitu kan. Sebenarnya orang tu ada akhlak, tapi akhlak dia buruk. Gitulah. Baik. Kemudian secara lebih khusus Imam Ghazali menyebutkan akhlak sebagai ibaratun an hayatin fi nafsi rasihah anha tasdurul af'alu bi syuhulatin wa yusrin min ghairi hajatin ila fikrin wa ru'yatin. Suatu ungkapan ataupun ibarat ataupun ungkapan tentang suatu keadaan ataupun tabiat dalam diri yang melekat kuat, yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan dengan senang tanpa memerlukan berfikir dan mempertimbangkan tentang sesuatu terlebih dahulu. Ini kata Imam Ghazali, akhlak. Akhlak ni dia bukan luaran, dia dalaman tu. Banyak orang fikir bila akhlak ni luaran, PL ataupun perbuatan-perbuatan luaran lah. Tapi kalau ikut definisi akhlak ini, dia dalaman sebenarnya, benda dalaman. Dalaman ia akan melahirkan luaran. Macam tu. Banyak di kalangan kita ni bila fikir akhlak ni benda luaran. Sama ada akhlak dia baik ataupun akhlak dia buruk. Akhlak baik ataupun akhlak buruk. Kita tengok itu kata-kata Imam Ghazali, dia kata suatu ungkapan tentang suatu keadaan, satu ungkapan tentang suatu keadaan ataupun tabiat dalam diri ni, kan dia kata dalam diri,
Fi nafsi, dalam diri. Melekat kuat yang dapat melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dan senang tanpa memerlukan berfikir dan mempertimbangkan tentang sesuatu terlebih dahulu. Sesuatu terlebih dahulu. Itu dikatakan akhlak. So makna akhlak ni dalaman lah, bukan luaran. Banyak kalau kita ni bila fikir akhlak ni benda-benda luaran, perbuatan-perbuatan muasir benda luaran. Macam tu. Faham Baik, kemudian seterusnya beliau menjelaskan, fa in kanat hayatu min haisu tasuru anha af'alul jamilah al mahmudah aklan wa syar'an sumiyat hulukan wa hasanan, wa in kana sadiru anha af'alul qabihah sumiyat hayatul lati hiya al masdaru hulukan sayyan. Jika tabiat tersebut timbul daripadanya perbuatan-perbuatan yang baik, lagi terpuji mengikut akal dan juga syarak, ini tabiat tersebut dia namakan akhlak yang baik. Dinamakan akhlak. Semaknanya kalau dalam diri itu melahirkan suatu benda yang baik, yang hasilnya akan luarannya akan melakukan benda-benda yang baik, maka itu dikatakan sebagai akhlak yang baiklah. Jika timbul daripadanya perbuatan yang buruk, wa in kana sadiru anha af'alul qabihah, jika timbul daripadanya perbuatan yang buruk, tabiat yang menjadi sumber timbulnya perbuatan-perbuatan yang buruk, itu dinamakan sebagai akhlak yang buruk. Dia kata ni akhlak buruk lah nama dia. Cuma nak kata sini bahawa akhlak ni asalnya dalaman, bukanlah luaran terus. Daripada dalaman tadi maka lahirlah luaran dia. Sama ada luaran itu baik atau luaran itu buruk. Kalau luarannya baik maka kita katakan sebagai akhlak yang baik. Kalau luarannya buruk kita katakan akhlak yang buruk. So maknanya perkataan akhlak tetap ada. Perkataan akhlak tetap ada walaupun akhlaknya buruk. Cuma menjadi kelaziman kita bila orang buat akhlak yang buruk, kita kata orang tu tak ada akhlak. Betul tak macam tu? Kau ni tak ada akhlak, betul lah. Macam tu. Soalnya macam orang tu tak ada akhlak. Dia ada akhlak dia, tapi akhlak dia buruk. Yang kita kena faham tu. Kalau akhlak dia baik, baiklah akhlak dia. Baik, kemudian oleh itu akhlak menurut Imam Ghazali ada yang baik dan ada buruk. Nampak kata Imam Ghazali, ada akhlak yang baik, ada yang akhlak yang buruk. Ada perangai yang baik, ada perangai yang buruk. Ada perbuatan yang baik, ada perbuatan yang buruk. Baik. Kemudian suatu perkara yang penting, sifat-sifat yang menjadi sumber utama keluarnya akhlak terpuji. Mana ni tuan-tuan sifat-sifat yang menjadi sumber utama keluarnya akhlak yang baik ataupun akhlak yang mahmudah. Akhlak yang baik dan akan terpancar apabila seseorang itu memiliki 4 sifat dasar dia. Ada 4 sifat. Pertama, hikmah ataupun bijaksana. Yang kedua, saja'ah, berani. Yang kedua, saja'ah, berani. Yang ketiga, iffah. Bermakna iffah, terpelihara ataupun menjaga diri. Yang keempat, adlun, adil. Yang keempat, adlun. Ini 4 ciri ni tuan-tuan, biasanya akan melahirkan akhlak-akhlak yang akan baik. Baik, kita melihat yang pertama, hikmah. Macam mana akhlak boleh melahirkan akhlak yang baik? Dengan kebijaksanaan seseorang dapat membezakan mana yang benar dan mana yang salah dalam semua benda yang dilakukan. Jadi perlunya bijaksana lah, bijaksana atau seorang yang bijak. Contohnya Nabi Muhammad SAW. Nabi mestilah seorang yang bijak. Kalau Nabi tak bijak macam mana? Seorang pemimpin contoh kan, kalau nak jadi pemimpin mestilah seorang yang bijak. Kalau pemimpin tak bijak macam mana? Betul tak? Jadi bijaksana seorang dapat membezakan yang mana benar dan mana salah dalam semua perkara yang dilakukan. Tapi sebelum bijaksana mesti ada ilmu, tu tak? Sebelum bijaksana mesti ada ilmu. Kalau bijaksana je tapi ilmu tak ada pun tak boleh. Akan jadi bijak sini. Akan jadi bijak sini, tak jadi bijaksana. Kerana ilmu benda yang sangat penting.
Walaupun di sini dia tak sebut ilmu, dia sebut hikmah saja. Tapi hikmah pun mesti berdasarkan kepada ilmu juga. Tanpa ilmu macam mana kita boleh menjadi seorang yang berhikmah, seorang bijaksana. Baik, kemudian daripada sifat inilah lahirnya sifat dermawan, sabar, keteguhan hati, berani menanggung bebanan dan juga lain-lain lagi. Dengan adanya sifat hikmah, kebijaksanaan, maka orang itu dapat membezakan benda baik dan buruk. Kemudian dia akan suka dermawan. Dia akan suka, dia selalu bersifat sabar di atas segala musibah dan bencana yang berlaku pada dia sabar. Kemudian hatinya teguh. Tak mudah goyang lah. Macam tu. Walau digoyang macam mana pun dia tetap macam tu juga. Kemudian berani menanggung bebanan dan juga tanggungjawab. Macam tu. Yang ketiga, jika tidak ada kebijaksanaan, maka akan timbul sifat kedekut, tidak sabar, tidak bijaksana dalam melaksanakan ataupun melakukan sesuatu perkara. Nampak tak? Jadi mesti ada bijaksana ataupun fatanah lah, cerdik. Kalau Nabi ada satu sifat yang wajib pada Nabi pada fatanah, cerdik. Nabi kena cerdik lah. Kalau Nabi tak cerdik macam mana? Kan? Dalam sesi peperangan, contoh Nabi mesti cerdik. Kerana Nabi adalah ketua pemimpin panglima perang. Panglima perang mesti cerdik dalam peperangan. Kita juga dalam mentadbir negara kan, mesti seorang pemimpin yang bijaksana. Macam tu. Apalagi amanah kan. Kalau Nabi kalau Rasul ada 4 sifat yang wajib bagi mereka. Ialah pertama sidik, benar. Yang kedua tabligh, menyampaikan. Ketiga fatanah, cerdik ataupun bijaksana. Dan yang keempat ialah amanah. Amanah kena ada. Baik, kemudian saja'ah, berani. Saja'ah mana berani? Dengan keberanian tuan-tuan, seseorang dapat mengalahkan kekuatan nafsu amarahnya, sehingga amarahnya itu akan mengikut dan tunduk kepada petunjuk akal. Kerana saja'ah ni, berani ni penting juga. Tapi berani pun ada macam-macam jenis berani juga. Berani sembrono pun ada juga. Kan, berani tak tentu arah istilahnya. Berani tak tentu arah. Tanpa memikirkan di segi keselamatan. Sebelum kita nak menjadi seorang yang berani, kan, kita kenalah fikir tentang keselamatan. Contohlah seorang anggota bomba ataupun polis, dia mestilah seorang berani. Tapi kalau nak berani pun, sesuatu tindakan dia nak buat, mestilah ada ikut SOP dia. SOP dia kan. Kalau tak ikut SOP dia, kalau apa-apa berlaku kan susah. Jadi mana berani pun ada juga bertempat lah berani itu. Macam tu. Dengan keberanian seorang dapat mengalahkan kekuatan nafsu amarahnya, sehingga amarahnya itu akan mengikut dan tunduk kepada petunjuk akal. Kemudian daripada sifat inilah juga, sifat berani juga, akan lahir sifat sanggup memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Sanggup memikul tanggungjawab yang diamanahkan. Betul tak? Nabi dalam peperangan, kadang-kadang Nabi tuan-tuan, Nabi akan tanya siapa yang sanggup pikul bendera ini. Siapa yang sanggup pikul bendera ini? Siapa yang sanggup pegang amanah ini, pedang ini? Siapa yang sanggup ambil pedang ini? Ramai yang kata kami sanggup ya Rasulullah ambil pedang itu. Kemudian Nabi kata siapa yang sanggup ambil pedang ini kemudian memikul amanah dia. Ramai yang tak sanggup. Ramai selenda. Sehinggalah ada sahabat-sahabat tertentu kata tak apa ya Rasulullah, saya ambil dengan penuh tanggungjawab. Macam tu. Seperti Sayyidina Ali lah, yang antara sahabat-sahabat yang hebat seperti Sayyidina Ali. Ya Rasulullah, tak apa, bagi saya ambil pedang tu, saya ambil dengan penuh tanggungjawab. Kalau ambil sekadar ambil saja, ramai yang angkat tangan sekadar ambil je. Macam tu. Nampak tak? Nak kirakan berani, ramai yang berani. Tapi berani ni, berani dalam konteks berani memikul tanggungjawab. Bukan berani-berani begitu saja. Banyak kalau kita ni berani begitu je. Baik, kemudian tuan-tuan, jika tidak ada keberanian, yang ini penakut.
maka akan lahirlah akhlak-akhlak yang tidak baik, seperti sombong, ujub, menghina orang lain, kurang percaya pada diri sendiri, berasa terhalang ketika melakukan kebaikan, dan juga lain-lain lagi. Itu sebabnya kena beranilah. Berani menegakkan sesuatu kebenaran, kena beranilah. Berani kerana benar. Berani kerana benar. Macam tu. Kalau tak berani macam mana? Apalagi kalau nak menjaga agama. Nak menjaga agama mesti berani. Kalau kita tak berani nak menjaga agama, macam mana? Jadi musuh-musuh Islam dia akan memandang lengkeh, memandang hina lah kepada kita, kerana kita pun tak berani nak memelihara agama kita sendiri. Kemudian iffah. Apa makna iffah? Terpelihara harga diri. Dengan sifat menjaga diri, seseorang akan berusaha untuk bersopan santun seperti yang diajarkan oleh syariat agama Islam. Dengan adanya iffah, mana iffah ni menjaga diri, seorang itu akan berusaha untuk sopan santun lah dalam kehidupan dia. Cakap pun beradab. Banyak zaman sekarang tuan-tuan budak kadang cakap tak beradab. Dengan kita pun kadang tak beradab. Dia sama dia pun kadang tak apa pun dia cakap. Gilo lah, bangang lah, babi lah, semua deh. Semua tu. Kadang-kadang terpengaruh dengan TV pun ada juga tu. Terpengaruh dengan TV. Tengok banyak tengok cerita Piramli. Kan Ahmad Nisfu dia kan. Pangang dia kata, bodoh, balul. Biasa kalau Ahmad Nisfu kan TV tu. Kadang kita, yelah adalah benda baik, ada buruk je. Cerita kan. Tapi cerita juga mainkan peranan tuan-tuan. Zaman sekarang ni. Setan dia kata. Kan biasa manusia kata setan dia kata kan. Baik. Kemudian daripada sifat itu berlahirnya berasa malu ketika melakukan sesuatu yang tercela. Sabar, pemaaf, qanaah, wara', lemah lembut, selalu membantu orang lain dan juga tidak tamak. Selalu membantu orang lain dan juga tidak tamak. Hasil daripada iffah, menjaga diri. Kemudian jika tidak ada perkataan iffah, menjaga diri, maka akan timbullah pula dalam dirinya sifat tamak. Sifat tamak, berhati busuk, boros, kedekut, riak, suka membuka aib orang lain, melakukan perkara-perkara yang lara, sia-sia, hasad dengki, mengumpat, mencaci, merendahkan orang lain, tunduk kepada orang yang berada kerana mengharapkan sesuatu daripada mereka. Jadi tunduklah. Sebab yalah dia buat satu tu kerana ada satu benda dia nak lah. Kalau takkan dia nak berkawan dengan orang tu. Bila dia dapat apa yang dia nak tu, habislah ditinggalkan orang tu. Ada orang yang sikap-sikap macam tu kan. Itu namanya kawan makan kawan. Kawan makan kawan. Mula-mula berkawan aja, tapi lama-kelamaan dia makan orang tu. Kan ada pokok macam tu kan. Pokok apa tuan-tuan yang dia makan pokok lain tu? Dia dalu kan. Pokok duit-duit, tak? Pokok duit-duit atau pokok dalu tu lah. Dia mula-mula menompang dengan orang. Menompang je. Tapi lama-kelamaan apa dia kerja tuan-tuan? Habis dia pokok tu mati kerja. Dia dah penuh kat situ. Itu yang bahaya je ni orang macam tu. Tahu tak? Ada juga kadang-kadang macam burung pun ada juga. Burung tersilap je burung helang ke apa? Burung helang dia letakkan telurnya pada burung biasa. Dia letakkan telurnya pada burung biasa. Jadi burung biasa ingat itu telur dia. Lalas dia ramkan telur tu sama-sama dengan telur dia sendiri. Kemudian bila dah menetas tu, jadi dia belalah benda tu, ayam burung helang tadi. Sampailah besar. Akhirnya burung helang tu makan dia balik. Macam tu. Baik, kemudian sifat adil.
Dengan sifat adil, seseorang dapat mengendalikan sifat amarah dan hawa nafsu untuk selalu di dalam jalan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat adil. Pertama hikmah, kedua saja'ah, berani, ketiga ifah, dan yang keempat adil. Apa makna adil, tuan-tuan? Apa makna adil? Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil maksudnya meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berikanlah keadilan walaupun kepada musuh. Tapi sebabkan benda itu benar, kita benarkan musuh. Walaupun dia musuh, tapi dia berada di jalan yang benar berbanding dengan orang yang bukan musuh kita, tapi dia tak benar. Dia berbohong. Dia bukan musuh kita, dia kawan kita, tapi berbohong. Tapi musuh tadi tak berbohong pula. Musuh cakap benar. Mana yang kita nak dahulukan? Musuh ke ataupun kawan kita? Sedangkan kawan kita cakap bohong, musuh tadi cakap benar. Itu sebab pepatah ada yang nyatakan, berikanlah keadilan walaupun kepada musuh. Macam tu. Baik, kemudian daripada sifat ini lahirlah berfikir dan bersiap dengan tindakan baiknya daripada segi sebab maupun akibat. Daripada segi sebab ataupun akibat. Hasil daripada sifat adil, maka lahirlah berfikir dan bersiap dengan tindakan yang baik, sama ada segi sebab maupun akibatnya. Kemudian berfikir matang sebelum bertindak. Berfikir matang sebelum bertindak, bukan bertindak sebelum berfikir. Banyak di kalangan kita, tuan-tuan, dia bertindak dulu. Dah bertindak kan, barulah berfikir, silaplah aku buat. Sepatut berfikir dulu sebelum bertindak. Macam tu. Banyak di kalangan kita bertindak dulu, berfikir, kemudian akhirnya bila dah berlaku perkara-perkara yang tak sepatutnya, akhirnya barulah menyesal. Tak sudah. Tak? Kemudian tidak tergesa-gesa dalam tindakan, tepat dan teguh dalam pendapat, cergas dalam tindakan, dan selalu menjauhkan diri daripada tindakan dan sesuatu yang boleh membawa kehinaan dan juga mudarat terhadap dirinya ataupun terhadap orang lain. Kemudian jika tidak ada sifat lagi, sifat apa tadi? Sifat adil, maka akan timbullah sikap suka menipu, memperkecil-kecilkan dan menghina orang lain, jahil, gila dan sebagainya, tuan-tuan. So maknanya ada 4 lah. 4 sifat ni akan melahirkan sifat-sifat yang baik. Jadi ketika kesempurnaan 4 sifat ni bertambah, tuan-tuan, maka akan bertambah pula kesempurnaan akhlak seorang. Sebaliknya ketika kesempurnaan 4 sifat ni kurang, maka akan berkurang pula tadi kesempurnaan akhlak seseorang tadi. Nampak? Tapi apa yang saya dah nyatakan tadi, akhlak ini sebenarnya ialah benda dalaman lah. Dia terbit daripada benda dalaman. Hati dia, jiwa seorang tadi, itu dia katakan sebagai akhlak. Kemudian dihasilkan dengan luaran dia tadi. Baik, kemudian nombor 42 tadi dia berkait dengan di belakang tadi. Ilmu tasawuf adalah suatu ilmu untuk mengenal sifat-sifat hati atau keadaan jiwa ataupun ahwalun nafsi, sama ada sifat yang terpuji mahmudah, seperti merendahkan diri, tawaduk dan sabar, atau sifat mazmumah, sifat tercela, seperti hasad, dengki, dan juga membesarkan diri ataupun takabur. Membesarkan diri ataupun takabur. Itu pentingnya akhlak ni, kan? Akhlak ataupun tasawuf. Kalau kita hanya mengaji tauhid atau mengaji fiqh je, jadi tak sempurna kita punya akhlak tu. Tauhid ni diumpamakan seperti sebatang pokok. Kemudian dia punya pagar tu macam fiqh. Fiqh tu pagar dia. Kan? Buah di mana? Tasawuf lah. Buah tasawuf. Kalau ada pokok aja, ada pagar tapi tak ada buah, kan? Nak buat apa? Tak ada guna lah, kan? Jadi alamat paling senangnya ambil gergaji, kapak dan sebagainya, tobang je lah.
Tapi ada juga pokok-pokok tertentu tuan-tuan, memang dia tak ada buah, hanya sebagai untuk cantik je. Ada kan macam tu kan? Pokok hanya sekadar untuk cantik je kat tepi-tepi jalan tu. Tak ada buah tepi jalan tu dah. Kalau pokok mangga tengah ditanam dalam tepi highway tu, enggak habis disapu dia orang buah mangga silap-silap pokok mangga pun hilang. Itu sebabnya Masjid Pembandaran dia tak tanam pokok mangga tengah-tengah highway tu, ataupun tepi highway dia tak tanam. Pokok buah-buahan dia tak tanam tuan. Dia tanam pokok untuk cantik-cantik je. Memang tak ada buah dia. Dan tak perlu pagar pun macam tu. Tapi nak kena nyata kepada kita, kalau ilmu tasawuf tu diumpamakan seperti buah pada pokok. Kemudian pagar tadi macam fiqh. Kemudian batang itu diumpamakan seperti tauhid ataupun bab akidah. Jadi kalau ada 3 perkara tadi, insya-Allah lah sempurnalah. Tapi tak juga sempurna. Kadang-kadang kita kena juga belajar bab-bab lain. Kerana ada kaedah menyatakan ma la yatimu wajib illa bihi fa wajib. Tidak sempurna yang wajib kecuali dengan dia akan jadi wajib juga. Tak sempurna kita belajar fiqh kecuali kita kena belajar juga usul fiqh. Usul fiqh. Tak sempurna kalau kita belajar tauhid, melainkan kita kena belajar juga bab kecil-kecil berkenaan dengan tauhid ni. Tak sempurna kalau kita belajar tasawuf kecuali kita kena belajar bab akhlak dulu. Dah ada akhlak, barulah kita masuk dalam bab tasawuf. Tak sempurna kita belajar tafsir kecuali kita kena belajar usul tafsir. Tak sempurna kalau kita belajar hadis kecuali kita kena belajar mustalah hadis. Mustalah hadis lah. Dan juga bab-bab lain lah. Nahu dia dengan sorab dia dengan ilmu ilmu kata bahasa Arab dan sebagainya. Ilmu arud dia, ilmu syair Arab dan sebagainya. Ini juga penting juga tuan-tuan. Ilmu mantik pun juga penting. Ilmu mantik ni ilmu logik akal. Ilmu logik akal. Kita kata ilmu mantik kok. Ni belajarlah, siapa kadang belajar kalau sekolah agama kadang belajarlah ilmu mantik. Kalau tak ada sekolah agama kadang tak belajar. Dia bukan sekolah agama, mana ada benda jumpa tu? Tak jumpa. Kalau mengaji pondok belajar kadang-kadang. Ada pondok-pondok yang kadang belajar ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu arud dan sebagainya akan belajar sekali. Baik tuan-tuan, kemudian 42. Cuba tengok 42 tu bawah tu. Ia bukan saja ilmu mengenal sifat-sifat hati atau keadaan jiwa ahwal nafsi sahaja, tetapi ia juga ilmu untuk mengenal cara penyucian hati ataupun jiwa daripada sifat-sifat tercela ataupun takhalli dan miasinya dengan sifat-sifat terpuji, adalah takhalli dengan cara menempuh perjalanan suluk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bab suluk ni tuan, dia kena ambil terikat lah. Ambil terikat barulah boleh suluk. Jangan main suluk-suluk macam tu ya, tapi tak ada terikat. Sebaik-baiknya ada terikat lah. Guru-guru syekh terikat dan sebagainya yang muktabar. Ambil ijazah daripada mereka. Ambil ijazah, kenalah amalkanlah zikir apa yang dia ajar tu. Contohnya satu hari kena baca macam Qul huwallahu ahad 5,000 kali. 5,000 kali satu hari tuan-tuan kena baca Qul huwallahu ahad Allahus samad, surah Ikhlas saja. Sanggup tak? Surah Ikhlas 5,000 kali. Tu surah Ikhlas saja, surah lain lagi 5,000 kali. Yang lain pula 5,000 kali. Yang lain pula 5,000 kali. Sanggup tak tu? Kalau sanggup, bolehlah pergi ambil terikat, kan ambil ijazah daripada guru-guru terikat dan sebagainya, lepas tu amalkanlah. Kalau sanggup. Kalau tak sanggup, jangan. Kok angit-angit kita ayam je. Itu istilah kita kan, angit-angit kita ayam je. Lepas tu terikat ke mana, dia pun tak ke mana. Macam tu. Baik. Ia bukan saja ilmu mengenal sifat-sifat hati dalam keadaan jiwa ataupun akhlak ataupun ahwal nafsi
sahaja, tetapi dia juga ilmu untuk mengenal cara nak macam mana kita nak menyucikan jiwa kita daripada sifat-sifat tercela itu takhalli. Dan bila kita dah takhalli ni mana mengosongkan hati kita dari sifat-sifat mazmumah. Bila kita dah kosongkan, kita masukkan pula sifat baik. Takhalli ni masukkan ataupun perhiaskan jiwa kita dengan jiwa-jiwa yang baik, dengan cara menempuh perjalanan suluk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena suluk lah, masuk suluk. Contohnya 10 hari suluk. Bila suluk ni biasa kadang-kadang tak makan, kita tak makan benda-benda yang berdarah. Makan dia makan nasi, makan orang kata ikan bilis. Tu ialah benda-benda makan sodap-sodap tak dapat dah. Kan? Orang suluk biasa macam tu lah. Macam bersunat dululah. Lelaki kan bersunat dulu, apa benda yang dia makan kan? Jangan makan korang gitu kan. Kan kau katar kan. Jangan makan tu, jangan makan ni, jangan makan kombo macam-macam lah. Jangan makan sotong dan sebagainya. Tu kalau kita nak masuk suluk kan, makan nasi gana aje lah. Kalau sanggup, pergilah ambil ijazah. Macam tu. Contohnya sebulan suluk. Macam tu. Kadang suluk ni dia tak boleh bercampur orang ramai. Dia sentiasa duduk dalam bilik itu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kalau keluar pula dia kena kerubung, tutup kepala kita tu. Kalau keluarlah tak boleh bertemu dengan orang ramai. Macam tu. Suluk mana? Apa mana suluk? Menguzlahkan diri. Suluk maknanya menguzlahkan diri. Habis kalau orang kata, kalau tuan-tuan suluk tapi lepas itu keluar dari bilik, lepas itu pergi berberak lah, isap rokok lah, ni macam-macam dah, pergilah kedai kopi dan sebagainya kan, makan minum teh tarik lah, roti canai. Suluk apa nama itu? Itu bukan suluk nama macam tu. Suluk ni dia akan duduk dalam satu tempat tu, contohnya di pondok kan, di pondok situ kan, kat situlah dibagi zikir, wirid-wirid oleh syekh, tarikat dan sebagainya, kita amalkanlah. Makanan pun nak dijaga, mata pun nak dijaga kan, telinga pun nak dijaga, semua benda nak kena jaga. Dah habis suluk tu tuan-tuan, terpulanglah. Apa benda nak makan, roti canai kan, mi bandung, laksa semua, terpulanglah. Tapi selagi mana pula habis suluk tu tak boleh lah, kena banyaklah berpantang dalam tu. Lepas tu kena berpuasa, selalu berpuasa. Etikaf lain. Etikaf boleh berburak. Mana lebih baik? Suluk lah lebih baik lah. Kalau betul-betul nak menyucikan jiwa tuan-tuan, betul-betul nak menyucikan jiwa, kena masuk suluk lah. Macam tu. Boleh? Sanggup? Kalau sanggup semua nak kena jaga. Sama macam puasa lah. Macam mana orang berpuasa tu? Mata nak kena jaga, telinga nak kena jaga, mulut nak kena jaga, semua nak kena jaga. Kalau contohnya, kalau syekh kata 10 hari suluk, kenalah 10 hari. Dia kena habiskan wirid. Okey, contohnya kena baca kul ya latif. Contohnya 10,000 kali. 10,000 kali kena baca ya latif. Bacalah ya latif 10,000 kali satu hari tu. Itu ya latif je, belum yang lain lagi. Mana betul-betul lah dia mujahadah diri. Mujahadah nafsi. Lawan kita punya keinginan, kita punya nafsu tu. Sebab mata nak kena jaga. Habis 10 hari tu, terpulanglah pemuda yang tuan-tuan nak makan. Macam tu. Itu 10 hari. Ada yang kadang sebulan. Ada yang sebulan tu. Macam sebulan Ramadan lah suluk dia tu. Dah habis sebulan Ramadan, barulah boleh buat benda yang lain. Baik. Baik, kemudian tanda-tanda sakit hati tuan-tuan. Apa tanda-tanda sakit hati?
Hati dianggap sakit apabila dia tidak berfungsi seperti mana tujuan diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu dia dianggap sakit apabila tidak mengetahui sesuatu tu dengan hikmah dia. Dia tak tahu sesuatu tu tentang hikmah apa yang berlaku. Tu yang kadang-kadang hati dia sakit dia kan. Kan? Tu asyik membongi dia tu. Kan? Pantang kata tercabar sikit, dia dah melonting. Pantang silap sikit kan, dia dah mula melonting. Marah, kan, maki hamun, kan, campak sana, campak sini. Habis semua orang ni maki hamun dia. Macam tu. Orang lain semua tak betul. Dia seorang yang betul. Macam tu. Sama ada orang kecil ke, orang besar ke, semua dia maki hamun ni. Ini tanda-tanda orang tu sakit dah. Sakit hati, dia ada sakit hati dalam diri dia. Kemudian dia tidak mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak dapat merasa kelazatan ataupun zuk ketika beribadah kepadanya Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak berzikir kepadanya Allah dan tidak mengutamakan zikir itu daripada semua keinginannya, tuan-tuan. Ini tanda sakit hati juga. Dia tak ada sifat cinta kepada Allah ataupun tidak ada sifat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila beribadah pun dia tak ada rasa nikmat beribadah. Kosong je. Orang ibadah dia pun ibadah. Kan, orang merasa zuk bila ibadah, sonok, tapi dia tak rasa apa-apa. Dia rasa macam buang masa je. Kalau baca Quran ni dia kata macam buang masa. Kalau sembahyang sunat ni dia kata buang masa je sembahyang sunat. Cukup sembahyang wajib je dia kata. Okey? Jadi dia tak rasa seronok lah bila ibadah. Yang kita nak ni seronok kan bila kita ibadah tu. Baik, kemudian kerana tidak berzikir kepadanya Allah dan tidak mengutamakan zikir itu daripada semua keinginan-keinginan dia. Kemudian yang ketiga, tidak mengutamakan akhirat daripada dunia. Dia lebih penting ke dunia, sedangkan akhirat ni tak penting sangatlah dia kata. Dunia kalau boleh nak carilah sebanyak mungkin dunia ni. Harta benda ni kalau boleh nak kumpul sebanyak mungkin harta benda tu. Tapi lama kelamaan bila dia mati habis juga harta benda tu, tinggal juga. Orang yang hidup lah yang akan mewarisi tu tak. Anak-anak lah akan mewarisi harta tadi. Kalau anak jenis okey lah. Kalau anak tak okey, bergaduh lah. Bergaduh sana, bergaduh sini, cokit sana, cokit sini. Kadang harta tak banyak pun. Kalau harta banyak pun bergaduh. Kadang ada orang harta tak banyak pun bergaduh juga. Cokit kan? Gitu. Baik, kemudian penyebab utama penyakit hati. Penyebab utama untuk semua penyakit hati, tuan-tuan, dia adalah tunduk dan selalu menurut kehendak hawa nafsu. Ubatnya ialah melawan dan juga mengekangnya. Ubatnya melawan ataupun mengekang hawa nafsu tadi. Cuma hawa nafsu macam cakap lah sebelum ni, hawa nafsu mana boleh buang. Nafsu tu tak boleh nak buang. Kita hanya boleh menjinakkan dia. Menjinakkan dia, mendidik dia, menjaga dia, kengkang dia, jangan ikut kehendak dia. Sebab kalau ikut kehendak dia, mana dia nafsu pernah puas. Nafsu tak pernah puas. Dia umpamakan macam kita minum air laut. Tak, kalau kita minum air laut, adakah puas kalau kita minum air laut? Tak ada. Lagi haus kalau kita minum air laut. Itulah ibaratnya nafsu tu, keinginan dia tak pernah habis. Okey? Tapi kalau air biasa, air PG kalau kita minum, air mineral kalau kita minum, okey lah. Sebotol perkara tak habis dah. Dah hilang kita punya dahaga tu tak. Tapi kalau air laut jangan. Kotak muntah hijau kan. Baik, Baik, kemudian celaan terhadap orang yang mengikut hawa nafsu dalam Quran. Allah SWT menyebut dalam surah Al-Furqan ayat 43, Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawa apa anta takunu alaihi wakila. Nampakkah wahai Muhammad? Ara'aita, adakah engkau nampak ya Muhammad, man ittakhaza ilahahu hawa,
Kan orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Apa anta takunu alaihi wakila, maka dapatkah engkau menjadi pengawas yang menjaganya supaya jangan sesat? Dapatkah engkau jadi pengawas yang menjaganya supaya dia jangan sesat? Suka juga nak mengawasi manusia ni, apalagi manusia yang suka mengikut hawa nafsu dia. Yang menjadikan hawa nafsu tu macam Tuhan. Apa keinginan nafsu dia, semua dia ikut. Apa keinginan nafsu dia, semua dia ikut. Nafsu kan nak kata rumah besar, dia akan buat besar. Nafsu nak kereta besar, dia akan cari kereta besar. Nak apa semua benda lah dia nak pangkat, kedudukan, jawatan dan sebagainya. Itu semua keinginan nafsu tu. Semua keinginan nafsu tu. Nak isteri besar, isteri besar. Itu pun keinginan nafsu juga tu. Keinginan yang tidak pernah puas. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala samihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun." Sama juga makna macam di atas tadi. Dengan demikian, bagaimana fikiranmu ya Muhammad terhadap orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan yang dipatuhi, dan ia pula disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana diketahuinya bahawa ia tetap kufur ingkar. Dia tetap kufur ingkar. Dan dimeteraikan pula atas pendengarannya dan hatinya, serta diadakan lapisan penutup atas penglihatannya, maka siapakah dapat memberikan hidayah petunjuk kepadanya sesudah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia keadaan demikian. Oleh itu, mengapa kamu wahai orang yang ingkar tidak mau ingat dan juga tidak mau insaf, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini pun sama juga tuan-tuan, nak menyatakan tentang ciri-ciri orang-orang mengikut hawa nafsu. Dia menjadikan hawa nafsu dia tu sebagai Tuhan. Kerana Tuhan ni macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk. Kan? Pokok pun Tuhan, mereka anggap Tuhan juga. Kan? Batu pun manusia anggap Tuhan. Ada yang menyembah orang kata matahari, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah busut, ada yang menyembah dewa. Mana aja menyembah syaitan. Ada menyembah manusia pun ada. Menyembah manusia kan. Dan satu lagi ada yang menyembah hawa nafsu. Termasuk menyembah hawa nafsu diikut aja keinginan hawa nafsu dia. Dia tak kisah benda tu halal ke, benda haram ke, kan? Isteri orang ke, bini orang ke, anak orang ke dan sebagainya, dan harta orang ke sebagainya, dia tak kisah. Dia tak kira. Apa janji dia terlepas keinginan hawa nafsu dia, tahu tak? Baik, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala lagi, ni sikit lagi fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adalla mimman ittama hawahu bighairi hudam min Allah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Ketahuilah wahai mereka, kalau mereka tidak dapat menerima cabaranmu wahai Muhammad, maka ketahuilah sesungguhnya mereka hanyalah mengikut hawa nafsu mereka, dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menurut hawa nafsunya dengan tidak berdasarkan hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan beri pimpinan kepada orang yang zalim. Mana orang yang degil dalam keingkarannya. Surah Al-Qasas ayat 50. Al-Qasas ayat 50 tuan. Macam tu. Ini pun sama juga tadi lah. Ini pun bab mengikut hawa nafsu juga. Baik, kemudian 43 tu atas ke atas balik. Kebaikan mempelajari ilmu tasawuf. Sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'un.
Baik. Saya buka persoalan perbincangan kalau ada. Kalau ada soalan yang nak ditanya, bangkitkan. Ada? Ada? Tak ada? Okey, tak ada, kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma yassir lana umurana ma'til qulubina wa abdana wassalamati wa afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma jammilna bil afiyati wassalama wa wafiqna bit taqwa wal istiqamah wa azina min mujimatin nadamah fil hali wal ma'ab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tuzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Qaballallahu. Buka. Salju. Jalan ekon macam dalam peti salju.